Yang berhormat Datuk Seri Hassan bin Malik Kuala Pilah. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Mohon jawapan kepada soalan nombor 5. Ya, Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya menjawab, saya ingin mengalu-alukan guru dan anak-anak pelajar dari Sekolah Pendidikan Khas Tapak yang untuk menjawab soalan Tuan Yang di-Pertua, pada November tahun 2015 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah telah melancarkan transformasi luar bandar TLB yang banyak memfokuskan kepada kegiatan ekonomi serta keusahawanan dengan penglibatan belia sebagai peneraju kepada pembangunan luar bandar. Dan terdapat 19 transformasi yang telah dirangka dan akan direalisasikan bagi memacu pertumbuhan kawasan luar bandar. Antara program-program yang akan dilaksanakan di bawah transformasi luar bandar yang telah melibatkan golongan belia adalah mewujudkan Teknohub usahawan belia berpendapatan tinggi, memperluas perniagaan online bisnes di luar bandar, rural premium outlet, menaik taraf kedai-kedai luar bandar, memperbanyakkan peluang pekerjaan di kawasan luar bandar dengan menarik pelaburan swasta serta satu kampung, satu usahawan. Dan untuk meningkatkan lagi keupayaan usahawan-usahawan di luar bandar, kementerian ini melalui agensi-agensinya juga ada menyediakan kursus dan latihan keusahawanan serta kemudahan premises perniagaan kepada usahawan-usahawan luar bandar. Menerusi MARA, misalnya, latihan keusahawanan yang disediakan bertujuan untuk mewujud dan menambahkan bilangan usahawan bumi putra yang berilmu, berdaya maju, berdaya tahan serta berdaya saing sesuai dengan keperluan ekonomi semasa. Keperluan sasaran untuk latihan ini termasuk belia, usahawan sedia ada, ibu tunggal dan penjaja serta peniaga kecil yang berminat untuk menjadi usahawan. Pihak MARA juga ada menyediakan kemudahan ruang-ruang niaga dengan menawarkan kadar sewa yang berpatutan bagi membantu usahawan kecil meningkatkan tahap kemajuan perniagaan mereka. Selain daripada itu, program skim pembiayaan ekonomi desa SPED yang dimulakan sejak tahun 2001 telah banyak membantu usahawan desa bagi memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka. Had pembiayaan SPED adalah dari RM20,000 hingga RM500,000 berdasarkan kepada tahun operasi dan lain-lain syarat yang ditetapkan. Dan bilangan peminjam SPED yang telah mendapat pembiayaan dari tahun 2001 hingga 2016 adalah seramai 3,707 orang dengan peruntukan sebanyak RM371.4 juta. Dan selain daripada itu, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah juga menerusi program transformasi kerajaan fasa kedua 2013 ke 2015 telah melaksanakan dua inisiatif iaitu Rural Business Challenge RBC dan program Desa Lestari. Dan program RBC merupakan program pembangunan usahawan belia yang dicungkil melalui pertandingan rancangan perniagaan yang telah dimulakan pada tahun 2012. Dan rancangan perniagaan yang terpilih sebagai pemenang akan diguna pakai bagi pelaksanaan projek yang telah dicadangkan. Di bawah program RBC, seramai 77 orang pemenang telah berjaya dipilih dan pendapatan bulanan mereka telah meningkat sebanyak 171% dan berjaya mewujudkan ramai usahawan baru di bawah mereka. Kementerian telah membelanjakan sebanyak RM58.05 juta sebagai hadiah kemenangan kepada pemenang melalui geran perniagaan. Yang berhormat Datuk Seri Menteri telah diwawancara oleh Malaysia hari ini pada pagi tadi berhubung dengan kejayaan Rural Business Challenge dan telah melancar juga program ini untuk tahun 2016 ini. Dan manakala program Desa Lestari adalah program pembangunan komuniti melalui permakasaan aktiviti-aktiviti ekonomi yang dikendali oleh koperasi di kampung-kampung yang telah dikenal pasti.
Kedua-dua program tersebut adalah bertujuan menjana ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan dijangka akan meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Dan pada 15 Mei 2006 baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri telah melancarkan program peningkatan pendapatan di luar bandar khusus untuk golongan belia melalui konsep Mobile Preneur. Seramai 230 peserta disasarkan menyertai program ini pada tahun 2016 ini dengan peruntukan yang disediakan sebanyak 2.3 juta ringgit khusus untuk giat mara. Sekian, terima kasih. Sila, Kuala Pilah. Terima kasih Tuan Sri Yang Pertua, dan juga terima kasih kepada Timbalan Menteri yang telah memberi jawapan yang begitu padat, yang begitu berinformasi, dan saya banggalah di atas pencapaian, perancangan yang telah dibuat oleh pihak kementerian. Beberapa program yang dibuat seperti mana yang disebut tadi, soal Pusat Transformasi Luar Bandar, soal skim pembiayaan ekonomi desa, RBC dan sebagainya. Secara peribadi, adakah pihak kementerian merasa cukup puas hati dengan perancangan yang ada ini dan dengan sambutan yang diberikan oleh pihak beliau itu sendiri? Kalau misalnya keadaannya baik, apa rancangan untuk menambah baikkan lagi kejayaan-kejayaan telah capai? Sebagai contohnya sebut tadi Rural Business Challenge tadi. Memang kita dapat lihat beberapa pencapaian di kalangan anak muda di beberapa kawasan-kawasan luar bandar. So apa pendirian pihak kementerian lah dengan pencapaian yang ada ini, dan ke arah mana yang kejayaan ini dapat kita tingkatkan kepada keadaan yang lagi cemerlang pada masa depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat dengan soalan tu. Ya, kalau ditanya adakah kita berpuas hati, kita boleh mengatakan kita berpuas hati kerana ada kejayaan di peringkat kesemua yang kita laksanakan. Cuma kita tidak puas hati kerana masih ada ruang dan peluang untuk ditambah baikkan kejayaan kita dalam kesemua program yang kita kendalikan ini. Sebab tidak semungkinnya kita dapat berpuas hati 100% dengan kejayaan kita. Oleh itu, kementerian akan terus berusaha untuk kita membantu golongan belia khasnya di mereka yang duduk di luar bandar dan juga mereka di bandar. Misalnya di bandar, Tuan Yang Pertua, sebab Yang Berhormat Menteri bertanya, apa lagi? Kita juga fokus kepada golongan belia Bumi Putra yang duduk di bandar. Sebab itu kita mengenal pastikan Yang Berhormat Menteri sendiri agak betul-betul serius dan bersungguh dalam konsep membangunkan mara digital supaya golongan belia Bumi Putra yang berniaga di bandar pun dapat menceburi diri dalam bidang ini yang seharusnya mereka ini diberi peluang. Dan setakat ini sejak mara digital telah ditubuhkan di Anggrek Mall dan baru-baru ini di Selangor Glomok Damansara, yang mana dijangkakan gerak kerja awal adalah pada penghujung Jun ini, manakala di Terengganu, Negeri Sembilan, Sabah dan Melaka akan dibuka juga. Dan yang sudah dibuka di bangunan Mara, di Jalan Mara, kita dah melihat ada kejayaannya dalam program nak memberi peluang untuk usaha-usaha Bumi Putra golongan belia ini mencuburi diri dalam bidang IT ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Saya nak tanya Menteri, di samping memberikan mereka bantuan-bantuan kewangan dan juga fasilitas, adakah kementerian mempunyai perancangan berterusan untuk memberikan mereka khusus-khusus, bukan saja khusus motivasi, tapi input-input yang lain supaya mereka ini, khususnya usaha-usaha ini, berada dalam landasan yang sentiasa betul? Sebab saya lihat, Tan Sri, kadang-kadang usahawan kita ni dia menjaga benda A, dia dah berjaya dalam benda A, tetapi oleh kerana pendapatan yang tinggi dan sebagainya, dia venture ke dalam B pula. Dan akhirnya A tak ke mana, B pun tak ke mana. Jadi ini masalah khususnya Bumi Putra ni. Dia nak kaya cepat. Jadi akhirnya dia gagal.
Dan inilah masalah yang besar. Jadi adakah kementerian mempunyai perancangan yang jangka pendek, jangka panjang untuk sentiasa memberikan kursus supaya mereka kembali kepada track yang betul. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, perkara ini kementerian amat sungguh mengetahui sangatlah, kerana dalam pengalaman kita selama ini memang seperti mana yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, kalau sekadar kita melibatkan mereka untuk mengikuti latihan dan kursus dan selepas itu kita biarkan mereka, memang sudah nampak ada kegagalan. Sebab itu ada program baru yang baru dilancar 16 Mei ini. Kita ada program yang dikatakan Mobilepreneur. Jadi selepas peserta atau yang terpilih terlibat dalam program ini, mereka dilatih, mereka terus dibekalkan dengan motosikal yang diubah khas untuk mereka dapat menjalankan perniagaan. Sebab itu dikatakan mobilepreneur. Jadi kita bagi alat supaya mereka ini boleh memulakan perniagaan ataupun apa bidang yang dicuburi oleh mereka. Banyak lagi program yang kita buat melalui Giat Mara, di mana kita bekal terus juga alat-alat ataupun apa sumber yang diperlukan oleh mereka supaya mereka ini betul-betul boleh memulakan perniagaan mereka. Dan dalam program RBC itu kita ada dua kategori. Satu kategori hanya dikatakan rancangan perniagaan, business plan. Dan pemenang akan diberi RM10,000 untuk sesiapa menang dalam feasibility study itu tadi ataupun working paper ataupun rancangan perniagaan itu, dengan RM10,000 hadiah tunai itu, kita harapkan pemenang itu dapat memulakan perniagaan mereka. Sekian, terima kasih.